kali ini. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Daud bin Abu Yamin kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menerangkan ataupun membentangkan berkenaan dengan tajuk yang kami terima, iaitu mengenai analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubung kait perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Saya sendiri iaitu Nur Diana binti Saleh bersama dengan sahabat-sahabat saya Nur Erna Syafiqah binti Khairul Fazli dan Anwara Syikin binti Hamzah ingin mengupas berkenaan dengan topik yang telah kami terima. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, ingin saya menerangkan ataupun memberi sedikit pengenalan berkenaan dengan tajuk ini, iaitu pendidikan dan kurikulum adalah suatu yang dinamik dan sentiasa perlu berubah dengan tuntutan semasa yang disuai padankan kepada keintelektualan manusia dan pembangunan negara selaras dengan tuntutan agama, ideologi, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam konteks Malaysia, perkembangan pendidikan berlaku adalah dari suatu kesinambungan warisan yang panjang bermula dengan sistem pendidikan agama iaitu pondok, bertukar kepada sistem pendidikan vernacular semasa era penjajahan yang terdapat 5 buah sekolah iaitu mengikut kaum Cina, India, Melayu, ada sekolah Inggeris dan sebagainya. Sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan sehinggalah sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Dari kurikulum yang bersifat vernacular, iaitu masing-masing ingin mempertahankan bahasa ibunda masing-masing, Malaysia telah mengubah kepada bentuk bersepadu dan kini berteraskan standard yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan yang menetapkan hala tuju pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar, prinsip-prinsip, rukun negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata ataupun laporan-laporan yang ada seperti yang kita ketahui iaitu penyata Razak, laporan Rahmat Talib, Akta Pelajaran 1961 dan seterusnya laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Sekarang kita masuk kepada landasan perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Selepas negara mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956 yang diketuai oleh Tunku Abdul Razak sebagai pengurusinya. Yang mana Penyata Razak ini, apa yang diberi penekanan adalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan pada setiap sekolah dan diwajibkan bahasa Inggeris dan seterusnya. Selepas itu, satu jawatan kuasa lain dibentuk iaitu Jawatan Kuasa Rahman Talib. Sebenar nama pengerusinya Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Maknanya adanya laporan ataupun penyata Rahman Talib ni adalah untuk menambah baik yang terdapat pada penyata Razak. Yang mana dalam penyata Rahman ni apa yang dibuat ialah dia menghapuskan semua sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dan dibuat dua jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan untuk nak mencapai integrasi nasional. Okey, seterusnya penubuhan jawatan kuasa tersebut bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatan kuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib pada 1960. Akta Pelajaran 1961 telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran antaranya ialah bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,
sosial, ekonomi dan politiknya, di mana soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar utama di sekolah, kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Selain itu, pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu, pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Pengajaran pula memberi fokus kepada soal literasi dalam kalangan pelajar. Pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dan lain-lain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada Akta Pelajaran 1961 yang mana diguna pakai sehingga Akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 diwarta dan dikuatkuasa pada 1996. Dalam tempoh itu, pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada September 1974, satu jawatan kuasa dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kabinet telah ditubuhkan. Untuk apa? Untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Mahathir Mohamad iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan jawatan kuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut. Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek maupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Oleh itu, jawatan kuasa ini telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Ringkasnya dikenal sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini, beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatan kuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M, membaca, menulis dan mengira, pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia. Okey, sekarang kita masuk kepada perubahan pendidikan masa kini yang mana ini bermulanya tahun 2000 lah. Pendidikan era milenium perlu bercirikan global dan pada masa yang sama tanpa meninggalkan yang asal yang bersifat lokal atau biasa disebut sebagai global iaitu gabungan daripada global dan lokal. Sehubungan itu, pendidikan perlu dikaitkan dengan senario biasa dan masa hadapan yang dapat dilihat daripada pembangunan dan kemajuan teknologi semasa khususnya ICT. Perkara ini dapat dilihat dalam Rancangan Malaysia ke-8, Rancangan Malaysia ke-9 dan yang ke-10 berkaitan dengan pendidikan. Yang mana bagi tempoh tahun 2001 hingga tahun 2005 iaitu Rancangan Malaysia ke-8 telah ditubuhkan satu sekolah bistari yang mana tujuan penubuhannya ialah sebagai institusi pembelajaran yang direka semula secara sistematik dari segi amalan, pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi zaman maklumat ataupun era digital. Okey, sekarang masa itu telah masuk kepada era digital. Yang mana komponen utama sekolah bistari adalah seperti pengajaran dan pembelajaran, sistem pengurusan sekolah bistari, polisi, sumber manusia, kemahiran dan sikap, teknologi dan proses. Jadi, sekolah pembestarian sekolah ini juga merupakan satu proses yang mana untuk mencapai matlamat pendidikan negara sebenarnya dan membantu murid menghadapi era teknologi maklumat dengan adanya diberikan sebanyak 8,000 buah sekolah. Sebanyak 8,000 buah sekolah dibekali dengan komputer manakala capaian internet disediakan di sekolah-sekolah bagi kemudahan murid-murid.
Jadi sampai di sini saja penerangan ataupun pandangan daripada saya. Saya teruskan dan saya serahkan kepada sahabat saya untuk penerangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Syikim binti Hamzah. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya iaitu Ustazah Nadia. Okey, saya akan teruskan dengan slide seterusnya iaitu perubahan pendidikan masa kini. Okey, perubahan dapat dilihat dalam RMK ke-9 iaitu bermula dari tahun 2006 hingga 2010. Okey, dalam RMK ke-9 ni lebih menekankan pendidikan yang melahirkan modal insan untuk yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. Okey, RMK ke-9 ni diasaskan oleh Abdullah Ahmad Badawi iaitu merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kelima pada masa itu yang inginkan pendidikan yang dapat melahirkan insan iaitu ulul albab. Okey, tujuan Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 ada atau ringkasnya dipanggil sebagai PIPP yang diperkenalkan dengan tema merintis pembaharuan iaitu satu misi nasional. Okey, dalam PIPP ni pendidikan ini berteraskan 6 teras strategi iaitu membina negara bangsa, membangun modal insan, memperkasa sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memertabatkan profesional perguruan, yang last sekali itu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Okey, RMK ke-10 ini juga bermula dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam RMK ke-10 ni, sebahagian agenda pendidikan adalah kelangsungan yang telah diraca dalam RMK ke-8 dan RMK ke-9. Okey, jelaslah temanya iaitu membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia yang merupakan sebahagian yang terkandung dalam RMK ke-9. Okey, selain itu perkara seperti peningkatan akses, equity dan kualiti dalam pendidikan, mendemokrasikan untuk mendapatkan pendidikan dan merapatkan jurang rakyat untuk perpaduan melalui pendidikan yang masih kekal dan untuk dilasukan. Okey, secara umumnya pendidikan di negara ini adalah kesan daripada penjajahan Inggeris sehinggalah ke era milenium. Kesemuanya adalah tidak terpisah daripada hal-hal yang berkaitan dengan perpaduan dan kemajuan ke arah pembangunan dan kemakmuran negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Okey, sejajar dengan matlamat untuk memperkasa sistem pendidikan negara, maka terdapat pelbagai penambahbaikan dalam sistem pendidikan iaitu bermula dari era selepas merdeka sehingga pendidikan kini. Okey, hinggalah membawa kepada gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu dipanggil juga sebagai PPPM yang bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Okey, senario penubuhan PPPM yang bermula dari tahun 2013 hingga 2025 bermula pada Oktober 2011. Okey, KPM telah menjalankan kajian semula terhadap sistem pendidikan negara dengan secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha untuk membangunkan pendidikan yang baharu serta relevan dengan sekarang iaitu pendidikan abad ke-21. Okey, yang pendidikan abad ke-21 yang lebih menekankan kepada kolaboratif, berpusatkan budak, kemahiran menggunakan teknologi dan sebagainya. Okey, plan ini telah menggariskan visi sistem pendidikan serta kemenjadian murid agar dapat memenuhi keperluan negara pada masa akan datang. Okey, dalam plan ini terdapat juga 11 plan pembangunan strategi dan operasi yang akan dilakukan oleh kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan.
Okey, terdapat 3 objektif Pelan Pembangunan Pendidikan iaitu 2013 hingga 2025. Okey, objektif yang pertama adalah untuk memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan di Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, lepas tu merapatkan jurang pencapaian dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta optimumkan kecekapan sistem. Okey, antara objektif kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dalam sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun yang akan datang. Okey, antara objektif yang ketiga adalah untuk menggariskan transformasi sistem kepada yang lebih komprehensif, merangkumi iaitu perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta untuk mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Okey, terdapat 11 anjakan utama untuk mentransformasi sistem pendidikan negara. Okey, pada anjakan yang pertama iaitu adalah untuk menyediakan kesemeratan akses kepada pendidikan yang berkualiti iaitu bertaraf antarabangsa. Okey, anjakan yang kedua iaitu memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris iaitu mahir dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, anjakan yang ketiga adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan menghayati nilai. Manakala anjakan yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Okey, manakala anjakan yang kelima iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Okey, antara anjakan yang kena itu mengupaya JPM, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus iaitu berasaskan keperluan. Manakala anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia iaitu melahirkan kemahiran di kalangan pelajar penduduk Malaysia iaitu berkaitan dengan teknologi, lebih mahir dalam menggunakan teknologi. Okey, anjakan ke-8 adalah mentransformasi kebolehan dan kapasiti penyampaian kementerian. Manakala anjakan ke-9 itu berkaitan dengan kerjasama di antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Okey, anjakan ke-10 iaitu berkaitan dengan memaksimalkan penghasilan murid bagi setiap ringgit. Okey, manakala anjakan ke-11 itu berkaitan dengan meningkatkan ketelusan accountability awam secara langsung. Impak transformasi sistem pendidikan iaitu bersepadu. Okey, terdapat 3 impak iaitu kepada murid, guru, pemimpin sekolah. Okey, kalau kepada murid, murid akan mendapat iaitu manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Okey, murid juga akan belajar dalam keadaan persekitaran yang kondisif iaitu selesa dan berasa nyaman dan suka dengan pengalaman pembelajaran di sekolah yang mereka lalui. Okey, apabila menamatkan sekolahan, murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran iaitu bertaraf dunia dengan moral yang tinggi dan berupaya untuk bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain. Okey, untuk guru pula, guru akan dapat meningkatkan keupayaan iaitu bertaraf dunia yang diperlukan bagi mencapai keberhasilan murid yang dihasratkan. Guru juga akan memperolehi lebih keseronokan dan kepuasan dalam menjalankan tugas mereka. Okey, dengan pakej kerjaya guru yang baru, mereka akan menikmati perkembangan profesional yang lebih memuaskan iaitu kejayaan yang lebih baik dan proses penilaian yang telus dan adil. Okey, bagi pemimpin sekolah akan menjadi pemimpin interaksional yang cemerlang dan bertindak sebagai ejen perubahan. Mereka akan menikmati itu sokongan yang lebih besar dalam perkhidmatan yang lebih baik daripada pegawai pendidikan persekutuan negeri dan daerah. Okey, mereka juga akan mendapat akses yang lebih besar terhadap latihan kepimpinan bertaraf antarabangsa serta amalan terbaik daripada rakan-rakan sejawatan mereka itu di Malaysia.
Okey, pendidikan berasaskan falsafah pendidikan. Okey, falsafah pendidikan ni merupakan satu perkara yang penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Okey, falsafah pendidikan ini berfungsi sebagai satu sistem kepercayaan, iaitu pegangan atau prinsip yang membicarakan pelbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah, sama ada di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Okey, di Malaysia ni falsafah pendidikan menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan, iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada usaha yang akan dilakukan dalam sistem pendidikan. Seterusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan negara setaraf dengan antarabangsa. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ena Syafiqah binti Khairul Fazli. Baik, saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya berkenaan dengan hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Malaysia dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Okey, apa yang hendak dicapai oleh negara pada masa depan terpapar secara tersurat dan tersirat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan secara berterusan berkaitan dengan sistem pendidikan yang dibina. Pelaksanaan pendidikan pula bergantung kepada struktur pendidikan yang disediakan. Pengisian pendidikan pula terkandung di dalam kurikulum yang dibentuk, manakala keberkesanan pendidikan bergantung kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan, dan kejayaan pelaksanaan pula terletak pada profesionalisme keguruan. Kejayaan menghadapi cabaran tersebut akan membolehkan pendidikan negara mampu keluar daripada kepompong komuniti setempat kepada komuniti antarabangsa. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas kepada pembentukan kurikulum pendidikan di Malaysia. Falsafah menetapkan matlamat pendidikan merupakan proses dan pengisiannya adalah kurikulum. Kurikulum mengandungi ilmu untuk diwariskan yang meliputi pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, bahagian pembangunan kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan kurikulum kebangsaan. Di sekolah pula, jawatan kuasa kurikulum sekolah dipengerusikan oleh pengetua atau guru besar dan dianggotai oleh penolong kanan kurikulum, ketua jabatan dan ketua panitia memainkan peranan penting dalam merancang dan melaksanakan pelan tindakan ke arah peningkatan pencapaian dalam bidang akademik para pelajar. Bagi guru mata pelajaran, kurikulum dimengertikan sebagai mata pelajaran yang diajar berpandukan rancangan pengajaran harian RPH dan rancangan pengajaran tahunan RPT yang didasarkan kepada sukatan pelajaran yang dibekalkan oleh KPM. Dokumen tersebut perlu ada dalam buku rekod pengajaran guru-guru yang perlu dikemaskinikan setiap masa. Kepada murid-murid pula, pengertian kurikulum itu sebagai apa sahaja ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kepada mereka di sekolah. Baik, seterusnya adalah Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan. Okey, pendidikan yang berkesan mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan bagaimana pelaksanaan dapat dioperasikan. Falsafah pendidikan kebangsaan memberikan panduan bagaimana pendidikan negara mesti beroperasi mengikut bentuk dan proses-proses yang ditentukan ke arah matlamat yang hendak dicapai. Matlamat yang dihasratkan hanya boleh dicapai apabila kurikulum yang dibangunkan bersifat sempurna dan kebolehcapaian yang tinggi. Kurikulum kebangsaan memberikan kelebihan dari segi perancangan, pelaksanaan, kawalan, agihan dan penilaian kerana bersifat sentralisasi. Kurikulum kebangsaan mencakupi pendidikan pada semua peringkat iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, lepasan sekolah menengah dan pendidikan khas. Kurikulum bersifat dinamik dan fleksibel untuk disesuaikan dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah. Falsafah pendidikan dan kurikulum merupakan dua komponen yang tidak boleh dipisahkan. Kurikulum bertindak sebagai satu jambatan menghubungkan falsafah pendidikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran.
Baik, kita lihat pula apakah kesan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Baik, yang pertama adalah kesan terhadap tradisi dan budaya sekolah. Diperkenalkan aktiviti sosial yang menggalakkan perkembangan budaya sekolah untuk penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar. Yang kedua, perubahan dalam suasana pembelajaran sekolah bagi menggalakkan perkembangan potensi intelek pelajar dalam bidang baru, contohnya ICT, suka kepada ilmu pengetahuan dan mengukuhkan budaya membaca. Baik, seterusnya adalah kesan terhadap reformasi pendidikan. Contohnya pelaksanaan KBSR untuk sekolah rendah, pelaksanaan KBSM untuk sekolah menengah, memperkenalkan mata pelajaran sains dan kajian tempatan pada tahun 1994, pelaksanaan konsep sekolah bestari pada tahun 2000 dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kesan terhadap tanggungjawab guru. Guru sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan melahirkan generasi masa depan bertanggungjawab merealisasikan matlamat dan aspirasi yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mendidik pelajar menjadi warga negara berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkeupayaan mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada pembentangan ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan adalah menjadi landasan kepada sistem pendidikan kebangsaan. Ia juga adalah gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat negara ini melalui proses pendidikan. Semua program dan aktiviti pendidikan adalah terbitan daripada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Biarpun kerajaan menjalankan pelbagai usaha, namun peranan falsafah negara sebagai tunggak dasar pendidikan tidak pernah dilupakan. Oleh itu, banyak impak yang akan diperolehi kesan daripada pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan, sama ada ia bersifat positif ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, ia adalah satu usaha kerajaan demi memantapkan sistem pendidikan agar negara Malaysia mampu bersaing dengan negara-negara maju dan juga negara yang sedang membangun. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil peranan dan saling bekerjasama dalam memantapkan lagi sistem pendidikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, khususnya bagi para guru, kerana guru-guru merupakan tonggak utama bagi sebuah sistem pendidikan itu supaya ianya berjalan dengan lancar. Sekian, sehingga di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharapkan dengan pembentangan ini dapat memberikan input-input yang baru berkenaan dengan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan kepada para penonton. Baik, Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.